Selepas kita solat tu, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, kita disunatkan membaca beberapa bacaan lain pula. Membaca beberapa bacaan lain selepas solat. Dan seperti mana saya sebut sebelum ini, bila bacaan itu puan-puan, ianya adalah amalan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Wa ba'. Kita masih lagi dalam babnya babus solah, bab semayang. Dan bicara kita yang lepas, akhir sekali daripada hadis Abu Bakar, yang mana selepas daripada kita baca tahiyat itu, disunatkan ataupun dibolehkan, digalakkan kepada kita membaca doa-doa lain seperti yang diajar oleh Nabi lah. Kita ada hadis Abu Hurairah dan hadis akhirnya hadis Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiruz dzunuba illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habislah tu mengenai solatnya. Jadi selepas kita solat tu, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, kita disunatkan membaca beberapa bacaan lain pula. Membaca beberapa bacaan lain selepas solat. Dan seperti mana saya sebut sebelum ini, bila bacaan itu puan-puan, ianya adalah amalan sunat, kan? Dan dia sudah putuslah, kita maksudnya dengan bagi salam tu, kita dengan solat tu selesai dah lah. Jadi bila kita dah selesai, jika ada orang yang tak nak lagi baca apa-apa doa dan terus pergi, kita tak payahlah prejudis dengan dia. Okeylah, mungkin dia ada sebab tertentu. Tapi bila dilihat kepada amalan Rasulullah, kita dapati bahawa Rasulullah ada membaca beberapa zikir, membaca beberapa doa yang dilazimi oleh Rasulullah. Jadi oleh kerana doa-doa itu yang dilazimi oleh Rasulullah itu sifatnya berbagai, ada itu dan ada ini, maka kita tidak terikatlah untuk membaca hanya doa itu. Maka sebab itu kita dapati ada sebahagian ulama di mana mereka menyusun doa-doa yang baik dan dijadikan wirid selepas sembahyang. Jadi oleh kerana perkara itu sunat, puan-puan, maka janganlah kita jadikan dia sebagai titik kita bergaduh sesama kita. Jadi ada orang nak baca panjang, bacalah, tak ada masalah. Ada orang yang nak baca pendek, maka bacalah juga. Jangan dijadikan yang baca panjang tu kata, malah lah. Janganlah macam tu, adalah sebab masing-masing. Jadi kita tengok hadis kita yang seterusnya. Wa anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ataupun adalah menyebut setiap kali selepas solat. Dubura maksudnya lepas beri salam tu terus. Maksudnya tak ada selang waktu antara salam dengan bacaan itu. Maksudnya kita sebut dalam bahasa kita sejurus lah. Sudah bagi salam tu, baginda pun bacalah doa ini. Jadi
bacaan doa ini disebut adalah bacaan-bacaan yang pernah dibaca. Boleh ya puan-puan? Jadi bila dia sebut pernah dibaca, maka ada orang selepas solat tu dia tak nak baca lagi doa ni dulu. Kerana kita pun tak diberitahu mana dulu, mana kemudian. Sebab dia banyak kan? Jadi kalau amalan orang tertentu, dia baca yang lain. Kalau saya istighfar dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Jadi bila saya buat begitu ataupun ada orang lain buat lain pada tu, puan-puan tak payah lagi tanya ada dalil ke? Kan? Sebabnya amalan itu dia tak adalah urutan seperti mana kita dalam solat tu. Dalam solat tu dia ada urutan. Lepas takbir kena baca doa iftitah, lepas iftitah baca Fatihah, lepas Fatihah baca surah, ada urutan tu. Adapun zikir-zikir ataupun bacaan selepas solat ini tidak dinyatakan urutan, cuma disebut pernah dibuat. Jadi tak perlu kita rasa pelik jika ada ustaz mula dengan yang ini, maka kita jadi makmum tu kita ikut je lah, ya begitu. Jadi kata hadis Mughirah ini, kata dia selepas Nabi selesai solat waktu, solat fardu, solatun maktubatun, solat fardu, kata dia ini adalah amalan selepas solat fardu. Mungkin kita lepas solat sunat, kita tak baca pun tak apalah, tapi dia adalah solat fardu. Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah, ianya sahajalah yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, untuknya lah segala kekuasaan dan kerajaan. Walahul hamdu, untuknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia amat menguasai ke atas segala perkara. Allahumma, wahai Tuhanku, la mani'a lima a'taita, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang jika kamu memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa yang boleh beri jika kamu halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidak ada sesuatu yang boleh memberi kemanfaatan lebih daripada manfaat yang telah kamu berikan. Maksudnya seolah-olah selepas kita solat itu kita membuat suatu perakuan bahawa akidah kita amat tulus, akidah kita amat kuat dan menunjang bahawa itulah sifat-sifat Tuhan kita. Segala mutlak miliknya dan segala kuasa baginya. Jika dia kata, dia akan berlaku. Jika dia halang, ianya tak akan berlaku. Itu adalah satu jenis doa ataupun satu sirah doa yang dibacakan oleh Nabi selepas solat. Ada dalam riwayat lain ditambah. Yang tu juga, tapi ditambah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Allah lah yang menghidupkan sesuatu dan dialah yang mematikan sesuatu, dan dia adalah maha hidup yang tidak mati, di tangannya segala kebaikan. Jadi itu satu contoh yang diriwayatkan daripada Mughirah yang menunjukkan satu zikir itu dibaca selepas solat 5 waktu. Jadi kalau ada orang kata Nabi lepas solat tak berzikir, tak betul lah. Kan ada pun tu muttafaqun alaih lagi. Hadisnya disepakati oleh imam-imam yang muktabar dalam meriwayatkan hadis. Jadi kalau ada orang kata lepas sembahyang fardu tak ada wirid tu, tak betul lah. Cuma kalau ada orang tu kata wiridnya kena ramai-ramai, itu mungkin tidak ada lah begitu ya. Okey, seterusnya wa an Sauban radhiyallahu anhu qala, daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izam sarafa min salatihi istaghfarallahu thalathan. Tadilah yang saya kata saya lepas sembahyang saya istighfar dulu tu. Hadis Sauban lah. Di mana kata Sauban adalah Nabi. Jadi kalau tadi hadisnya sebut adalah Nabi pernah membaca.
Jadi kenyataan Nabi pernah membaca itu mungkin menunjukkan amalan itu pernah dibuat. Tapi bila dia kata adalah Nabi sentiasa buat, jadi menunjukkan ada satu benda yang pernah dibuat, ada satu amalan yang lebih kerap. Jadi dalam kita menimbang ataupun melakukan sesuatu, pastinya lah di antara perkara yang sabit dibuat dengan perkara yang kerap, kita ikut yang kerap lah kan. Sebab kerap itu menunjukkan dia suka buat. Dia suka buat. Jadi kata Sauban adalah Nabi itu idzam sarafa min salatihi, bila dia sudah je dari semayangnya. Jadi di sini agak umum sedikit. Tadi daripada hadis Mughirah, dia baca lepas sembahyang fardu. Tapi hadis Sauban mengatakan Nabi baca selepas sembahyang. Tak kira lah sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat. Apa yang Nabi buat? Istaghfarallahu salasan. Nabi beristighfar 3 kali. Nah, bila disebut Nabi istighfar 3 kali, tidak dinyatakan sirahnya ataupun bentuk istighfar tadi, maka kita bebaslah nak beristighfar. Jadi kalau ada orang tu nak istighfar astaghfirullahalazim, boleh juga kan? Ataupun ada orang tu kata panjanglah sikit astaghfirullahalazim wa atubu ilai, boleh juga. Kalau orang tu kata panjanglah sikit lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaikum minaz zunubi wal, ikutlah. Jadi bila Nabi sebut, digambarkan dia beristighfar, tak perlulah kita bergaduh dia beristighfar ke mana Sebab lafaz istighfar itu lafaz yang kita semua tahu dan kita tidak diikat dengan rupa tu. Jadi bila kita tak diikat, maksudnya kita buat je lah dalam kadar yang orang panggil dia tu istighfar. Tapi tak boleh lah macam kita keras kepala. Misalnya ada orang kata orang tu lepas bangun tidur dia minum air kosong ataupun dia minum air, kan? Dia minum air, okey. Kita makan ais kering. Air juga. Ais kering, tidak air lah kan? Tapi bila dia sebut air, mungkin air kosong sejuk, kan? Mungkin air suhu bilik, mungkin air suap. Jadi boleh lah dalam lingkungan air itu. Tapi ais krim tu jauh benar antara ais krim dengan air itu kan? Jadi faham, begitulah puan-puan dalam cara faham itulah ya. Jangan melalu jauh sangat dalam lingkup. Jadi selagi mana apa yang dibuat itu orang panggil dia istighfar, maka kita dibolehkanlah ya buat benda tadi. Okey. Dia kata Nabi tadi beristighfar. Kemudian dia pun sebut lepas pada istighfar astaghfirullahalazim, 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 maka Nabi pun baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ada juga yang tambah begitu, tapi riwayat ini Allahumma antas salam Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi tuan-tuan, bila dalam hadis itu ada disebut insarafa. Insarafa itu kita boleh terjemah dia dengan 2 makna. Satu selesai, yang satu lagi berpaling. Ya? Satu selesai, satu lagi berpaling. Tapi oleh kerana selepas perkataan insarafa tu ada min. Nampak kan? Wa kana Rasulullah izan sarafa min, maka maknanya ialah selesai je. Kalau dia bubuh an, maksudnya berpaling. Iza sarafa an, maksudnya berpaling lah. Jadi kalau dilihat kepada insarafa itu, ianya juga merujuk kepada sikap Nabi selepas Nabi salam tu. Nabi lazimnya dia akan berpaling kepada jemaah. Kan bila kita duduk tahiyat tu imam tu lepas assalamualaikum, maka imam kan dikira membelakangkan makmum. Jadi supaya tidak dilihat imam tadi membelakangkan makmum, maka Nabi pun pusing. Dia membelakangkan kiblat tetapi mendepani makmum tadi. Jadi di sana puan-puan ada beberapa hikmah ataupun beberapa sebab lah kenapa Nabi buat begitu. Salah satunya ialah untuk melihat situasi jemaah tu. Sebab kita bila imam tadi dia menghadap kepada makmum,
Maka imam tu boleh tahu ada jemaah yang rushing, kan, yang ada, ialah musim-musim sebelum Covid dulu, biasanya atuk atau nenek ni malam-malam pergi ambil cucu tuition. Memanglah atuk tu pencen, tak ada dah, tapi ada atuk-atuk yang jenis suka pegang cucu tu. Jadi bila lepas solat isyak tu dia berharap sangat, dia tak naklah bangun sembahyang Assalamualaikum Assalamualaikum, bangun kalau boleh nak selesailah doa tu. Jadi bagi imam yang peka tentang makmumnya, dia tengoklah, sebab kalau orang tu dia rushing, muka dia mungkin resah bila lah nak sudah, kan, mungkin ada orang nak terberok apa, nak kecing, macam-macam lah ya. Jadi dengan menghadap ke arah jemaah itu, menjadikan imam tadi boleh pilih zikir itu ataupun wirid itu. Sebab kita sebut tadi kan, tidak ada satu pattern khusus. Bila lepas mayang tu, kita mesti kena wirid macam tu. Tak ada patternnya macam tu. Yang adanya, hadis ni menyebut dia baca yang ni, kan? Hadis ni menyebut dia baca yang ni. Jadi bila ada banyak recam macam tu, sebenarnya agama memberi kita satu kebebasan lah, di mana yang penting lepas solat tu kamu bacalah wirid tu. Kalau ada keadaan yang baik yang tak mengganggu, baca panjang. Ya, baca panjang. Kalau ada hal tertentu, baca pendek. Saya lah begitu ya puan-puan. Saya faham istiqamah itu bukan bermaksud pattern amalan yang rigid itu. Tapi istiqamah itu bermaksud kita taat kepada Allah dalam lingkungan yang kita ada. Jadi misalnya katalah kita lepas mayang, kita ada hal, ada tetamu di rumah. Jadi mestinya lah kita nak cepatlah sikit itu kan. Tapi selepas pada kita pendekkan kita punya wirid itu, kita bukan pergi buat maksiat pun, kita pergi buat benda baik juga. Tapi baik itu berbeza lah daripada benda tadi. Nah, tapi ada orang dia lebih suka bila dia dah wirid lepas mayang asar ataupun lepas maghrib tu, wirid dia 15 minit, marilah sultan ke gajah rimah ke, dia habis juga yang tu. Jadi pada saya tak buat begitulah. Ya, kita tengok. Jadi kalau ditanya kenapa buat begitu, kenapa ustaz tak buat rigid macam tu, sebabnya hadis Nabi tadi lah. Kalaulah Nabi tu dia nak kita wirid tu rigid dengan rupa macam tu, maka Nabi akan cakap lah, lepas mayang buat benda ni, lepas tu dia ikuti dengan benda ni. Seperti mana dia suruh kita semayang tadi tu kan. Ingat tak masa kita belajar bab semayang, lepas Fatihah kita baca surah, lepas tu masa rukuk kita, kalau dia nak kita buat perfect macam tu lah. Tapi nampaknya dia tak beritahu kita macam tu. Dia sebut, hadis Mughirah kata, lepas semayang, Allahumma antas salam, Allahumma inni zalamtu nafsi, apa tadilah doa tadi. Kemudian yang kedua ni pula, hadis Thauban mengatakan Nabi beristighfar 3 kali. Kemudian Nabi sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Jadi itu satu bacaan lagi. Jadi puan-puan nak baca setakat tu, lepas tu doa pun boleh, ataupun puan nak sambung, nak ambil hadis Thauban dulu, lepas tu letak hadis Mughirah pula. Kalau puan-puan kata saya tak pandai nak susun lah ustaz, puan-puan ambil lah yang disusun oleh ustaz-ustaz ataupun tuan guru yang lain. Tapi ianya masih sifatnya anjar. Ya, sifatnya adalah anjar. Okey, seterusnya kita pergi kepada Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa thalathina wa hamidallahu salasan wa thalathina wa kabbarallahu salasan wa thalathina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamil mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat mithlu zabadil bahri rawahu Muslim. Kata Nabi daripada hadis Abu Hurairah, sesiapa yang sabbaha ni maksudnya subhanallah, kan? Sesiapa yang menyebut subhanallah dubura kulli salat, sama dengan hadis Mughirah tadi, dubura maksudnya
sesudah semayang. Jadi bila disebut sesudah semayang itu bermaksud ada orang dia terus baca yang tu. Tapi supaya tidak nampak canggung, lazimnya kita kira dengan hadis Sauban dulu. Lazimnya. Kalau tanya saya lah, mula dengan hadis Sauban. Iaitu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Habis hadis Sauban. Kemudian ikut hadis yang kedua pula, saya akan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu. Habis ayat kursi itu kita pun subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bila begitu tu bermaksud kita telah menggabungkan 3 hadis. Yang begitulah kalau tanya amalan saya. Jadi kalau tuan kata saya tak berminatlah dengan ustaz, saya setuju dengan ustaz lain, dia okey, tak ada masalah. Tak ada kata ustaz buat ni kira lebih baik dak dengan orang lain. Oh, tak adanya. Dia adalah hadis yang kita susun dan kita pun buat jelah begitu ya. Jadi kata Nabi, siapa yang subhanallah. Okey, sekarang dalam hadis ni kan puan-puan, Nabi hanya sebut subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jadi tuan-tuan, kalau kita ikut betul-betul macam hadis Nabi, maka dia akan berlaku macam kangaroo tu lah. Subhanallah, 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 habis subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah boleh gitu kan? Tapi ulama kita ni dia rasa tak comel kalau dua benda tu dia lopak begitu. Maka dia pun reka lah. Memang dia reka pun. Maka dia kata habis subhanallah je. Subhanallah ya karim daiman abada. Alhamdulillah. Jadi daiman ya karimun daiman abada. Tak ada dalam hadis Nabi. Dia kata tak ada dalam hadis Nabi. Tapi supaya cara sebut tu jadi comel. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Jadi nak ujung maha suci Allah itu kita ya Karim, wahai Tuhan yang maha mulia, sememangnya engkau maha suci sampai bila-bila. Maka Allahu Akbar lah. Jadi kalau tuan-tuan kata, ni mana pula tak aja dengar. Betul lah. Nabi tak sebut pun. Jadi kalau habis kita dapat gapo baca ya Karim, tak dapat apa puji Tuhan lah. Orang kata nak pahala apa? Tak ada pahala khusus, tidak ada. Mangqala ya karimun daiman abada baina subhanallah walhamdulillah bainahuma, tak ada pahala. Cuma lazimnya kita ni bila kita bercakap, kita tak akan lompat dari satu poin ke satu poin tu pakai lompat gitu ya. Kita susunlah ayat. Ya karim daiman abada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas habis alhamdulillah adalah sebut. Jadi itu dia panggil seni yang ulama buat lah. Jadi kita pun ikutlah dia tu. Tapi yang subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dia tak reka tu. Jadi kalau perempuan tanya, ni pandai-pandai ni reka agama. Kita cakapkan dia, itu amalan sunat. Jadi amalan sunat itu untuk memperelokkannya, maka direka lah. Dan bila kita reka buat benda tu, kita tak nafi pun Allah tak pandai lah apa. Sebab dia sengaja tinggalkan begitu, nanti mungkin ada orang lain fikir, bubuh perkataan lain pun boleh. Macam gini lah tuan-tuan. Kita orang Melayu ni makan nasi, kita makan. Ya kan? Kalau kita nak tambah tu, kita slow sikit dekat nak habis tu. Sebab orang tak minta dah licing tambah tu masuk pinggan, dia kata gua nak kenyal, tak kenyal lagi sebab tak mari lagi, kita berhenti dulu. Mana ada bubuh pula kan. Dia berhenti. Jadi bila begitu orang pun tambah. Dia tambah tu kira seolah-olah sambung lah. Tapi sebenarnya kita pergi kedai, kalau orang yang dah bukuh mi hak kita suka makan tu sikit, maka kita kena beli 2 bekas. Dia tak ada tambah begitu. Dia bagi 2 bekas. Jadi bermaksud tak sopan lah kita rasa begitu, maka kita pun tambah lah supaya dia berhubung tu. Supaya dia macam kita buat karangan lah tuan-tuan. Kita buat karangan daripada satu perenggang ke satu perenggang itu, dia ada perbincangan tersendiri. Tapi mesti ada connection di antara perenggang terdahulu dengan perenggan berikutnya. Jadi kalau puan tanya itu tambahan, ya betul. Dia tambah lah.
Tapi tambah itu tak nampak pun apa yang salah. Kerana kita masih kekal. Pahala itu base pada yang Nabi sebut lah. Jadi nak ampun dosa kita yang sekian banyak seperti buih di laut itu, ampunannya adalah berasaskan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita pun tambah ujungnya la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Nampaknya la ilaha illa wahdahu la syarikalah serupa dengan Mughirah mula-mula tu. Kan hadis Mughirah yang mula-mula tu kan? Dia suruh kita baca doa ni juga. Jadi apa maksud? Kita bawa masuk je lah hadis Mughirah dalam hadis apa panggil Abu Hurairah ni. Kan sebab benda sama je. Di mana pada hadis Mughirah itu tidak dinyatakan pahalanya. Dia hanya sebut Nabi lepas mayang buat begitu. Tapi dia tak sebut pahala apa. Jadi kita sebagai nak ikut Nabi, kita buatlah. Tapi tak ada apa-apa pahala. Tapi yang ni disebut ada pahala khusus dan nampak bacaannya sama. Jadi kita include je lah. Jadi tak bermaksud kita tidak beramal dengan hadis Mughirah. Kita juga beramal. Cuma hadis itu dibawa masuk ke dalam hadis Abu Hurairah. Di mana terlebih dahulu sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ujungnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Maka bolehlah pahala tadi. Boleh. Itu ialah hadis yang ketiga berkait bacaan tadi. Sekarang hadis Abu Umamah pula yang saya buat itulah. Jadi saya mula dengan hadis Sauban, kemudian hadis Abu Umamah, kemudian baru saya baca hadis Abu Hurairah tu. Itulah amalannya. Boleh kan? Jadi amalan itu adalah dengan Nabi. Tapi kalau puan nak tanya, ada tak kok direct Nabi sebut sosok? Tak ada lah, kita gabung je lah. Jadi hadis Abi Umamah kata, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illal maut, kata dia. Sesiapa yang membaca ayat kursi sesudah dia menunaikan sembahyang fardu. Jadi samalah dengan hadis mula-mula tu, hadis Mughirah itu. Adapun hadis Sauban, hadis Abu Hurairah tidak merujuk kepada solat fardu kan. Jadi dia kata selepas solat fardu, sesiapa baca ayat kursi. Kan? Siapa yang baca ayat kursi selepas daripada sembahyang fardu, dia tidak terhalang daripada memasuki syurga melainkan mati. Maksudnya mesti masuk syurga lah. Yang tak masuk tu sebab duduk dunia lagi, nak pergi syurga mananya. Tapi kalau dah mati, masuklah syurga. Jadi sekarang hadis itu menunjukkan kepada kita, di antara baca Fatihah lepas mayang dengan baca ayat kursi, dua-dua ayat Quran puan, tak ada salah pun puan. Kan biasanya kalau ikut amalan kita di negeri Melayu ni, lepas pada kita astagfirullah Al-Fatihah. Kan? Jadi puan yang baca Fatihah tu tak ada dosa apa pun. Tetap boleh pahala baca ayat Quran tu. Tak ada dosa. Cuma kalau puan nak pahala khusus yang Nabi sebutnya dengan hadis Sauban ni lah, di mana Nabi kata siapa baca ayat kursi. Jadi bila kita baca ayat kursi, dia tak jadi Wahabi tuan-tuan. Ada kadang-kadang ustaz ni nakal. Sebab dia tengok tok guru lain lepas mayat baca Fatihah, kena giliran saya baca ayat kursi. Dia kata Wahabi. Astagfirullah. Wahabi apa ngaji dalam kitab Bulughul Maram yang duduk ngaji kitab lain. Kitab ni. Kan? Bezalah sikit dengan tok guru lain tu. Tapi apa tak kata apa pun dalam beza, tak ada masalah. Pun nak baca ayat Fatihah, baca. Cuma oleh kerana benda Fatihah tu dia panggil pahala umum. Pahala bila kita sebut satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran boleh 10 pahala. Tak ada pahala ekstra. Dengan kita baca ayat kursi, hak pahala umum pun boleh claim.
Yang satu huruf tu kan boleh claim dah. Tapi capur yang lain pula confirm masuk syurga. Buat hot tu lah. Jadi jangan kat mudah asal tak serupa kat Wahabi selalu dulu dah cepatnya. Kan gitulah. Jadi dalam amalan ini mengatakan bahawa Abi Umamah kata sesiapa Rasulullah SAW bersabda siapa baca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yannahu min dukhulil jannah ilal maut. Jadi bila kita baca-baca begitu kan puan-puan, ada orang dia kira dah Nabi sebut baca ayat kursi pakai remak ayat kursi terus. Kan? Tapi ada orang dia rasa tak comel baca ayat kursi terus. Maka dia pun bubuh lah auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi auzubillahi minasyaitonir tajuk dalam hadis Nabi tak pernah buat betul lah, tapi berasa macam kita diajar dalam ayat lain fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila mu nak baca Quran, maka membacalah auzubillah. Jadi kita tahu ayat kursi itu ialah ayat Quran. Kan kursi itu ayat Quran. Jadi oleh kerana dia ayat kursi itu ayat Quran, kau bacalah auzubillah minasyaitonir rajim. Tapi ada orang dia kata, oh pandai-pandai tambah. Nabi kata baca ayat kursi, apa tambah? Kata betul lah. Tapi benda tu lebih beradab kan. Macam perempuan buat kuih kasui tu kan. Kuih kasui tu kan. Perempuan uli sekali kelapa dengan gotu. Lepas tu kukuh. Boleh juga. Kan? Bila kita mamuh dalam mulut tu kan, dia berasa kelapa, berasa tepung tu. Tapi tak comel lah. Dia kena kukuh dulu, lepas tu gelek dalam kelapa baru makan. dia ni lagu tu tuan-tuan. Cucu badak kelapa duduk dalam. Betul kan? Kalau kasui kelapa duduk luar. Oh, payuh. Ikutlah abang. Kadang-kadang kita pun pelik dengan orang tu mikir. Macam dulu kita orang Melayu lama ingat Ambo kecil-kecil dulu. Ada polis tu dia kata bubuh nama Ambo Faisal. Boleh dah. Tapi tu Ambo kata, canggung lah nama sebuti. Kalau boleh ada lagi kan. Ahmad ke, Abdul ke. Orang sama-sama kita dulu kan. Mana ada nama sebuti gitu. Dia mesti dua. Sebab dia rasa pun canggung. Sebab selalu duduk dengar Abdullah. Abdul Allah. Betul kan? Abdul Razak. Tiba-tiba bagi nama dia, cok, sebuti. Jadi tu yang nama jadi Faisal, Elias Ahmad Faisal. Sebab baloh tutup ambo dengan pegawai polis itu. Polis tu dia kata satu cukup kan. Tak nak lawan dulu polis. Kedebel tu kita pun, oh yalah lah. Lepas tu, pergi kat jabat pendaftaran bila habis sekolah rendah tu, nak bubuh Ahmad. Oh dia tak saya bagi. Jadi gitu. Lepas tu masuk je tahun 2000, nama siapa habis kotak dia bubuh. Kan Syarifah, Narifah, Khalifah, Karabah, Allah panjangnya. Satu pesing lama. Mari waktu baru ni, cuti, sebuti. Nama orang tu nama Ali. Nama orang tu Adi. Nama orang, jadi boleh berlaku tak masuk neraka pun. Apa kan nama masuk? Tak masuk. Tapi dia. Jadi gitulah. Jadi ada orang dah Nabi kata baca ayat kursi dia pun Allahu la ilaha illallah. Okey ya. Ataupun macam perempuan nak tahlil lah kan. Bila kita nak tahlil ni kita biasa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa al-fatihah gitu kan. Tapi ada orang kata okey itu bid'ah. Duduk okey 1 2 3 nak elok boleh juga boleh ya. Tak ada salah apa pun. Dia pakai 1 2 3 betul kan? Lepas tu bila nak break buti. Boleh ya. Tak ada masalah. Cuma boleh kerana kita ikut tertib itu lagunya mula naik. Kadang kita perasan tu lembar kapur kita tu boleh dia la ilaha illallah itu kuat dah tu. Lepas tu bila dia nak berhenti tu la ilaha illallah. Kita pun dia punya tertib, turning tu dia begitu. Tapi ada orang dia kata apa Nabi tak buat apa. Okeylah 1 2 3. Dah pernah dengar dia tu lepas semula dengan 1 2 3. Ada dekat Malaysia tambahan tu abang pergi ngatik tok guru abang meninggal dunia. Tak tahu mari mana tok lebah tu dia duduk dia tengok kiri kanan dia kata ada ustaz kat sini.
Dia saya duduk dia. Dia kata tak ada, okey, tak ada. Kita mula berkata lah. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Jadi kita pun okey lah. Dia pun nak kata gua dia tak salah pun. Cuma pelik aja lah. Jadi samalah juga apabila hadis Nabi tu, Nabi kata siapa baca ayat kursi. Jadi kita terbiasa bila nak baca Quran, kita pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jadi adalah penambahan-penambahan kecil tu, tetapi ianya tidak bercanggah dengan aturan agama. Tadilah ya begitu. Boleh ya, puan-puan? Kemudian ada hadis lain daripada Abu Umamah ini, daripada riwayat At-Tabrani, mengatakan selepas baca ayat kursi itu baca Qul Huwallah. Kan baca Qul Huwallah. Jadi sebab itu dalam wirid yang disusun oleh ulama-ulama kita di kawasan kita ni, di kawasan orang Melayu ni, mereka tak tinggal baca ayat surah Ikhlas 3 kali. Sebab kan ada pahala, ada hadis Nabi menyebut siapa baca surah Ikhlas 3 kali, dia menyamai sekali khatam Al-Quran. Jadi rugilah kan sebab baca. Jadi itu yang ulama pun selit kat situ. Jadi kalau nak dikatakan ada dalil ke Nabi baca Qul Huwallah tu 3 kali, ada dalil, tapi dalil yang sipi-sipi. Dalil yang mengatakan siapa baca Qul Huwallah 3 kali menyamai khatam Quran. Jadi dalil itulah dibawa kepada amalan selepas semayang, supaya lepas kita semayang tu kita cuba cari amalan-amalan yang membolehkan kita tadi banyak lagi dapat pahala. Itu je lah yang ada. Tapi berdasarkan dalam buku kita ni ada riwayat At-Tabrani mengatakan selain dia baca ayat kursi tadi, hendaklah diikuti selepasnya dengan Qul Huwallah. Jadi bermaksud adalah dalil bahawa lepas sembahyang itu kita baca Qul Huwallah. Boleh? Jadi lepas Qul Huwallah tadi, misalnya kita tengok kan bila kita nak tahlil. Kenapa sebelum daripada kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab apa semua tu, kita akan baca Al-Fatihah dulu kan? Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bla bla bla. Kita hadiahkan ini Al-Fatihah. Kita baca Fatihah lah. Okey, baca Fatihah itu dengan alasan lazimnya amalan di negara kita, bila kita nak sedekahkan sesuatu perkara kepada si mati, kita sedekah Al-Fatihah. Lazim. Pertama, kenapa disedekah Al-Fatihah? Bapa kata bapa tak sedekah Qul Huwallah. Bapa tak sedekah bacaan Quran. Boleh, tapi lambat sangat lah. Jadi Fatihah tu kira semua orang tahu. Sebab kan semua orang kan semayang. Jadi bila orang semayang tu kan tak reti baca Fatihah. Kan dia semayang kan. Jadi sebab itu bila kita dengar orang mati, kita akan baca Fatihah. Mungkin orang kata, bapa duk Nabi tak. Okey, sekarang kita mikir lagu ni. Ada orang mari cerita kat kita satu peristiwa bahawa orang tu mati. Dan lazim kita bila kita dengar satu-satu musibah, kita akan simpati kan. Jadi bila orang tu mati, kita nak wibdat pun. Nak wipiti. Kita guna-guna piti. Saya cuba perempuan fikir. Dan nak wibdat pun dia. So, sebagai orang yang dikhabarkan pada kita, ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Ni kita nak kata apa ke dia? Betul lah kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bermaksud kita menyedari bahawa manusia tu datang dari Allah dan manusia itu akan kembali. Tapi gapo nak pergi dia ya? Nak pergi dia gap? Jadi yang tahu dalam agama kita yang boleh kita beri pada si mati itu ialah bacaan Quran je. Doa ataupun bacaan Al-Quran. Jadi bila doa ataupun bacaan Al-Quran, kita ada pilihan lah sama ada nak baca mana, kita duduk selok, kita habis Quran. Doa mana? Nak kau 3-4 jam, kita tak ada masa. Jadi bila kita tak ada masa, maka kita akan pilih lah ayat-ayat Quran. Jadi agak-agak nak pilih hak mana, hak munasabah. Boleh, orang mati, ambil sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Askat tu dulu, cukup ah. Boleh juga, orang tak ada masalah pun. Nak sedekah Baqarah pun boleh. Tapi lazimnya ulama kata semua orang tahu Fatihah. Semua orang tahu. Jadi oleh kerana semua orang tahu Fatihah, maka kita beri serupa
Semua orang berilah. Jadi itu yang jadi alasan bila ada orang mati, kita baca Fatihah. Betul? Tapi kalau puan-puan kata, saya tak nak lah Fatihah sebab dia special bagi saya. Saya nak baca 30 juzuk. Alhamdulillah. Buat. Tak ada siapa bagus. Tapi ada orang dia kata itu bid'ah. Nabi tak ajar. Jadi tuan-tuan kita tanya kat dia. Betul Nabi tak ajar. Adakah Nabi lempang orang kalau baca Fatihah? Okay. Misalnya ada orang mati, kita pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kenapa gitu? Kita tak mahu apa pun. Jadi kita sebagai rasa simpati, ada orang tadi kita sedekahlah Fatihah. Tapi kalau ada orang dia kata dia tak nak sedekah Fatihah, tak ada masalah. Apa? Buat bodoh tak apa. Dia orang mati, mati je lah. Okey, tak ada masalah pun. Cuma kita rasa tak betul lah kan sikap bila kita dengar satu benda sedih, kita tak tunjuk simpati. Jadi berlakulah penambahan tu. Jadi bila kita dah biasa Fatihah, maka kita baca Qul a'udzu bin nas, Qul a'udzu bil falaq. Kemudian kita baca bermula dengan Qul huwallahu ahad. Kalau hamba jadi tahlil, hamba akan baca Qul huwallahu 3 kali. Sebab nak harap tadilah dapat pahala khatam Quran tu. Jadi bila dah khatam Quran, maka kita pun buatlah majlis khatam Quran. Jadi majlis khatam Quran bermula dengan Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu bin nas, lepas tu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi tu. Seolah-olah kita dah khatam dah, lepas tu kita buat majlis khatam. Seolah kita nak hadiah kepada si mati tu pahala sekali khatam Quran. Lepas tu kita baca Fatihah Qul huwallahu 3 kali tu. Itu yang sebabnya. Pada tu kita pun baca. Lepas tu kita baca ayat kursi. Kan ayat kursi ada berkait dengan benda tu. Baca amanah Rasul berkait dengan akidah. Lepas pada tu kita pun selawat kat Nabi. Lepas selawat Nabi kita pun tahlil lah. Jadi benda-benda itu dibuat tuan-tuan, ada justifikasinya. Bukan direka sesak barak. Tak ada. Kita buat memang dia reka, tapi reka tu ada kemunasabahannya dan dia pun tak berkembang dalam setakat tu je lah. Ada orang tambah tiap-tiap tahun kau wirid ni. Tak ada, dia sekali tu je. Jadi samalah bila puan-puan tengok tadi, puan-puan kena ingat bahawa benda itu ada asasnya. Maka sebab itu kita berkeras dengan mengatakan walaupun dia bid'ah, tapi dia adalah bid'ah yang baik kerana dia bukan direka 100% oleh kepala tok ulama tu. Dia ambil daripada ayat Quran, hadis yang dirasakan munasabah untuk dibuat begitu. Boleh ya? Okey, hadis yang terakhirnya adalah hadis Malik bin Huwairith. Hadis Malik bin Huwairith, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Okey, hadis sallu kama raaitumuni usalli ini bermaksud secara asasnya di sana ada dia panggil ittiba. Dia panggil ittiba tu maksudnya ikut betul-betul serupa hak Nabi buat. Jadi hadis ini dia merujuk kepada kategori ibadat. Kan? Dia merujuk kepada kategori ibadat. Jadi maksudnya perempuan, apabila kita berada dalam lingkungan ibadat, konsep asas kita ialah tiru. Konsep asas kita ialah tiru. Seolah-olah Nabi kata, dalam bab sembahyang ni, mu kena tiru aku. Jadi apabila kita sebut tiru Nabi, makin dekat sembahyang kita tu serupa dengan sembahyang Nabi, maka makin baiklah. Sebab dia makna peniruan. Tiru buat seperti dia buat tu. Tapi tak bolehlah dia bacakan hadis itu untuk semua aktiviti agama. Kita berumah tangga, kita makan nasi, kita pakai baju. Itu tak ada dalil suruh tiru. Tak ada dalil suruh kita tiru. Tapi kalau semayang, ibadat, memang ada lah. Maka sebab itu, bila bab semayang, bab ibadat, kita cuba follow sedekat mungkin supaya serupa dengan Nabi. Semayang dah lah. Semayang baik, baca Quran baik, puasa baik, haji, umrah. Sebab benda tu ibadat lah. Tapi kalau benda itu tidak ibadat, benda tu berkait dengan kehidupan, kita disuruh supaya ikut. Ikut ni maksudnya apa
apa yang kita faham daripada apa dia buat. Apa yang kita faham daripada apa yang dia buat. Jadi kita ikutlah dia. Tapi tak semesti kena tiru dia. Misalnya Aisyah ke isteri-isteri Nabi yang lain, bila petang-petang Nabi makan kuih, okey lah. Tapi kena makan kuih sebab dia makan kau. Kan? Ambo suka mi Jawa. Kau bila Nabi makan mi Jawa, dia nanya ke ambo. Jadi bermaksud yang dalam hidup ni kita faham gapo dia buat. Makanan kena halal. Buat okey lah macam tu nak kata. Gua nunggu kita tak duduk kapun dia. Kalau kita duduk kapun dia, tak apa pun minum susu segar. Kat sini nak tunggu susu segar, kena tunggu sip buat mari lah. Kan kita duduk minum susu Dash Lady beli dekat Giant tu lah. Berapa banyak pengawet dia bubuh, tak tahu. Kena tunggu susu segar. Lepas tu nak makan kurma segar. Ajwa pula tu RM86 sekilo. Kena T20 baru boleh. Ya. Kita marahin B40. Jadi bermaksud, dalam bab ibadat tak ada pengecualian. Memang kena tiru dia. Sebab dalilnya tadilah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmayalah. Serupa mu tengok, aku semaya. Tirulah kan. Tapi janganlah kita besarkan ruang lingkup perintah tu dengan mencakupi semua hidup beragama. Tak betul lah gitu ya. Tapi kalau kita besarkan hadis itu mafhumnya ke dalam lingkungan ibadat, okeylah. Memang baca Quran kena tiru dia kan. Kita belajar tajwid, kenapa sungguh sangat belajar tajwid tu? Sebab nak baca serupa dengan Nabi baca lah. Kan kita puasa, kita tanya dia puasa gimana. Kita naik haji, kita buat umrah, betul kan? Itu semua tiru, tak ada masalah. Tapi bila berkait dengan hidup lain, kita pakai hadis lain. Jadi itu hadis yang seterusnya menunjukkan bahawa ada perintah yang meminta kita buat seperti Nabi buat. Okey, selepas itu kita pergi kepada hadis Imran bin Husain. Di mana dalam hadis ini berbicara mengenai pelaksanaan agama berdasar kemampuan. Pelaksanaan agama berdasarkan kemampuan. Jadi kita kena tekad untuk buat apa yang agama suruh. Kita kena tekad. Tapi kalau kita dah tak mampu buat seperti mana yang disuruh buat, maka kita diberi pilihan untuk mengurangkan sedikit formatnya. Tapi tujuannya tak boleh kurang. Formatnya kurang. Tujuannya tetap kan? Misalnya kita sembahyang. Apa tujuan kita sembahyang? Ingat Allah. Yang tu tak boleh kompromi. Tak boleh kita kata, ambo ni kalau ingat separuh-separuh boleh ke? Mana boleh gitu. Sembahyang tu dia kena ingat Allah dari awal sampai akhir. Tapi tak mampu tu cerita lain. Tapi nak kurang ingat Allah tak boleh. Dia memang tujuan tu dia kena fit gitu. Makin lama, makin panjang, makin dalam kita ingat Allah, makin baiklah sembahyang tu. Tapi apabila kita bercakap tentang format sembahyang kita belajar sebelum dia lah. Berdiri, rokok, itu format dia, bentuknya. Maka hadis daripada Imran bin Husain ini menunjukkan pada kita, format itu kadang-kadang ada orang tak boleh nak buat. Kan tak boleh nak buat. Bukan tak nak buat, tak boleh buat. Maka pada ketika itu agama memberi kita rafah, keringanan. Diberi kita rukhsah, kelonggaran. Jadi ada keringanan, ada kelonggaran. Maka kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman. Semayanglah dalam keadaan diri. Kan semayanglah dalam keadaan diri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Bila mu tak boleh nak diri, maka duduklah. Kan? Duduk. Fa in lam tastati' fa ala jambin. Bila kamu tak boleh nak duduk, maka kamu mengiring. Kan? Wa illa fa umi. Kalau tak boleh juga dah nak buat semua benda, semayanglah dengan menggerak-gerakkan mata. Tapi semayang tu kena buatlah. Semayang tu kita kena buat. Kok mana-mana pun masuk waktu kena semayang.
Bagaimana nak sembahyang? Tengok pada kemampuan. Jadi sekarang ulama khilaf mengenai kadar bila boleh tukar daripada satu keadaan kepada keadaan lain. Maksudnya bila kena berdiri pada kadar mana dibolehkan duduk. Kan? Dan duduk tu pada kadar mana sehingga boleh kita baring. Adakah bila kita rasa ngantuk, tak boleh nak berdiri, kita baring lah sembahyang. Dan tak mampu gitu kan, ataupun ada kadar-kadar dia. Kan? Jadi apabila begitu kita panggil keruksahan itu ataupun kelonggaran itu diberi, asas pemberiannya ada dua. Satu, darurah, terdesak. Dalam keadaan yang terdesak. Itu yang kedua. Yang kedua, dia diberi tadi kerana ianya tidak boleh dilakukan jika dibuat macam tu juga. Misalnya, orang kena penjara dekat Guantanamo. Orang Islam yang dituduh dituduh teroris ke apa benda tu, dia bubuh orang tadi bogel. Telanjang bogel. Duduk dalam sel tu telanjang bogel. Nak sembahyang macam mana? Dia sehat. Tapi kalau dia berdiri, nampaklah kemaluan tu. Kan? Jadi pada ketika itu dia boleh berdiri, tapi dia tak boleh berdiri kerana kemaluan tu nampak. Maka tak boleh nak buat benda tu. Bukan tak mampu nak buat. Tak boleh nak buat. Diri nampak kemaluan. Maka dia kena duduk lah. Sebab soroklah sikit kemaluan tu. Walaupun tak boleh nak tutup dah semua aurat dah bogel, tutuplah dengan cara duduk tu. Itu satu sebab bolehnya. Yang kedua, tadilah darurah itu dengan makna yang kedua, kalau kita buat, dia tak akan sempurna benda tu. Misalnya kita sakit lutut. Kalau berdiri pun dia tekan. Misalnya nak berdiri dah. Kena duduk lah. Tak apa lah. Duduk tu. Tapi kalau sekadar sakit sikit-sikit, kena berdiri je tu. Kena berdiri. Sebab berdiri tu rukun. Rukun dalam sembahyang. Jadi akhir-akhir ni hamba tengok. Tak tahulah. Hamba pun tak naklah bincang panjang. Pada rasa tak setuju jugalah. Sebabnya sikit-sikit sakit kan, duduk atas kursi. Sebab yang hamba kata begitu tu sebab bila lepas sembahyang nampak okey boleh duk buat tangga boleh. Buat maksudnya bersembang, duduk bersembang. Kalau lepas sembahyang tu duduk bersembang sebelum masuk kereta tu kan. Dekat 15 minit juga duduk bersembang. Boleh pula berdiri. Bila nak sembahyang je, adik. Hamba pun tak tahu. Saya perasannya sejak 2008, 2010 mula banyak kursi masjid. Dulu jarang benar lah. Maksudnya masa kita muda-muda dulu kan, orang semaya duduk ni malu kat orang. Melainkan orang tu tua sangat, uzur dah, baru dia duduk. Lepas tu yang hamba heran pula, dulu orang duduk atas latar. Ni orang atas kursi. Tak tahulah no comment, perempuan kena tanya Ustaz Pekoh lah. Tapi hamba dalam hati kecil. Gitulah. Apapun dia tanya Ustaz dia, lepas tu dia jawab lah depan Tuhan. Hamba no comment lah. Sekarang, berdiri itu rukun. Jadi selagi kita mampu berdiri, kita berdirilah. Lepas tu bila nak rokok tu baru ada munasabah, sakit lutut tu. Sebab gerih tu kering. Baru masa tu dia sakitnya. Sebab nak turun, nak bangun tu betul. Kan kita nak turun, nak bangun tu, kita memang kena gerak lutut. Jadi ada kebarangkalian sakit. Tapi kalau berdiri, dia boleh. Tapi ada orang yang tak boleh langsung tu, tak apa. Cuma tadilah. Dia kata tak boleh berdiri. Tapi bila dia sembang, dia boleh berdiri. Jadi terpulanglah nak kata moga amalan kita ni kita jawab kan depan Tuhan nanti. Jadi pada saya bila kita boleh berdiri, kita cubalah berdiri setakat yang boleh. Yang kena buat sungguh sangat ni puan, pada fardu je. Yang sunat tak apa duduk. Kan yang sunat sebab buktinya
Nabi masa dia sembahyang sunat atas belakang unta, kiblat pun tak menghadap. Dia menghadap kiblat masa angkat takbir je. Jadi sembahyang sunat tu kurang sikit sebanyak dia punya syarat apa tu tak apa. Sebab dia sunat. Tapi yang fardu tu seboleh-bolehnya buatlah biar sempurna. Jadi kalau dia qiyam tu dia berdiri, lepas tu masa rokok, sujud tu dia duduk, itu okey. Sebab ada logiknya sakit lutut ni sebab bila kita turun, penduduk bangun. Dulu hamba rasa hamba pun kuat agak bangun. Elo ni mungkin perut besar agaknya. Tapi maksudnya yang kita perasannya masa nak bangun tu lah. Nak bangun, nak itu okey. Tapi qiyam kena qiyam lah. Jadi ukurannya ialah kalau kita berdiri juga tak sempurna kita buat. Jadi itu bolehlah kita duduk. Ataupun kalau kita nak berdiri, kita tak boleh diizinkan. Ikutlah misalnya kita patah kaki ke apa benda ke, maka kita lah duduk. Jadi bila kita duduk, dia menjadikan kita lagi tak boleh nak buat pening ke apa benda, maka kita baring. Jadi masa kita baring tu, kita sembahyang dengan mata dah lah. Okay, nak gerak supaya cacing tu kan. Gitu kan. Jadi kita baring tu, menghadap kiblat. Lepas tu isyarat je lah. Rokok dengan mata, sujud dan sebagainya. Jadi itu berkait dengan hadis apa yang disebut daripada Imran bin Husain. Nampaknya kita pun dah nak habis daripada bicara ini, iaitu mengenai sifat-sifat sembahyang dan juga mengenai apa panggil doa-doa yang dibaca daripada semua benda itu. Jadi rasanya itu saja bicara kita mengenai bacaan, wirid dan sebagainya. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita berbicara mengenai kekurangan yang kita buat dalam solat tadi. Kurang tu. Jadi dia ada kekurangan pada rukun, ada kekurangan pada sunat yang ditekankan. Jadi kekurangan-kekurangan itu ada tata cara dia untuk kita sempurnakannya, dan bila kita dah sempurnakannya, maka barulah solat kita itu dikira sempurna. Boleh tuan-tuan? Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.